الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن والاه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam memberikan waktu dan juga ruang peluang kita pada pagi ini, dan terima kasih kepada Dr. Adibah yang secara mungkin perancangan awalnya iaitu untuk kita melalui kepada kelas online ini. Tapi jangan risau, kelas online ini adalah lebih selamat dan terjamin. InsyaAllah. Untuk dapatkan respon kalau ditanya, biar saya seorang dia yang jawab, insyaAllah. Baik, insyaAllah jajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menyambung kembali pengajian kita di dalam tafsir suratul Bayyinah. InsyaAllah sambungan dalam catatan saya pada muka surat 339 setelah mana perbahasan pada ayat 4, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa hurumihi fid daraini amin. Kemudian dalam ayat seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perpecahan di kalangan al-kitabiyyin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan tidaklah berpecah-pecah orang-orang yang didatangkan Alkitab, yakni kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Suratul Bayyinah ayat yang keempat. Maksudnya, janganlah kamu berduka cita wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap ahli kitab. Perpecahan dan perselisihan mereka bukanlah kerana kekeliruan yang ada pada mereka. Sebaliknya, perpecahan tersebut berlaku selepas jelas ternyata kebenaran dan kesahihan serta kedatangan petunjuk yang memandu ke arah kebenaran dan bukti yang jelas. Datangnya pembimbing ke jalan agama yang benar dan keterangan yang jelas, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda datang membawa bersamanya Al-Quran, sama seperti mana sifat dan watak yang termaktub di dalam kitab mereka. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka berpecah di dalam agama. Antara mereka ada yang beriman dengannya dan ada yang kufur kepadanya. Mereka sepatutnya bersatu di atas ajaran agama yang sama, istiqamah menurut agama Allah dan mencontohi Rasulnya. Terdapat sepotong ayat lain yang menyamai maksud ayat ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berpecah belah dan berselisihan dalam agama mereka, sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksa yang besar. Ali Imran ayat yang ke-105. Dengan peringatan ayat ini, maka tidak ada alasan bagi sesiapa untuk berdalih atas penyimpangan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya yang bermaksud, barang siapa yang ingin binasa itu, maka binasalah dalam keterangan, yakni atas dasar perjuangan yang jelas, dan barang siapa yang ingin hidup, maka hiduplah atas pegangan yang jelas. Suratul Anfal ayat yang ke-42. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui pelbagai jalan, yakni turuq, ada diterangkan bahawa innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqah wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqah wa tastafriqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kullaha fin nar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan, orang-orang Nasrani pula telah berpecah kepada 72 golongan. Umat ini, iaitu umat Islam, akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya di dalam neraka melainkan satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, golongan yang menurut amalan aku dan para sahabatku. Jajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan pada ayat ini,
Allah Subhanahu wa taala bawakan awal telah ceritakan kepada kita bahawa Allah berikan jaminan bahawa orang-orang kafir yang telah pun kita bahagikan dengan tiga, kafir ahli kitab, kafir musyrik dan juga kafir munafik. Dan mana semua kafir ini kata Allah mereka takkan tinggalkan agama mereka sehingga didatangkan kepada mereka seorang rasul. Tetapi ketika mana Nabi SAW hadir untuk memberikan penerangan kepada mereka, mereka tetap akan meninggalkan agamanya, tidak akan meninggalkan agamanya, wa ma tafarraqal ladina utul kitab. Iaitu adapun setelah mendatang kepada Nabi SAW, maka mereka yang akan berpecah, sebahagiannya beriman, sebahagiannya tidak beriman. Maka dalam ayat yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada kita sebagaimana pengarang kitab iaitu Dr. Wahbah Adzuhaili mengatakan menjadi kepada sunnatullah orang yang kalau didatangkan kepada kita dengan nasihat maka mereka akan menjauhi kepada nasihat itu seumpama mereka sedang berperang. Sebab itu di dalam di dalam kitab Min Adabil Islam yang dikarang oleh Dr. Wahbah Adzuhaili dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau mengatakan apa? Ada dua sifat orang yang zalim, iaitu zalim. Pertama, bila mana ada orang yang kalau dia masuk dalam satu majlis, kemudian dia terus duduk di antara dua orang. Maknanya ada dua orang sedang duduk, dia terus duduk ke tengah-tengah di antara dua orang yang duduk. Itu adalah ciri-ciri orang yang zalim. Bila mana dikatakan ciri orang yang zalim di situ, maknanya adalah menafikan kepada yang hak dan meninggalkan kepada yang kebenaran, itu satu bab. Satu lagi disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, iaitu apa dia ciri-ciri orang yang zalim? Iaitu apabila seseorang yang mendapatkan nasihat tetapi dia merasakan bahawa itu merupakan ancaman baginya dan bahkan permusuhan bagi dirinya. Jadi sebab itu ahli kitab merasakan bahawa yang datang kepada mereka bukan kebenaran, tetapi yang datang kepada mereka adalah permusuhan yang dibuat oleh Nabi SAW. Maka dalam hal nak mengatakan kenapa dipandang kepada Nabi SAW sebagai orang yang bermusuh, kerana zalimnya mereka untuk menerima kebenaran. Sebab itu setiap di kalangan kita perlu memandang semua nasihat itu adalah jalan kembali kepada Allah. Apa sahaja jalan? Nabi sebut dalam hadis ad-dinun nasihah. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Untuk siapa nasihatnya? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, kata Nabi SAW. Sesungguhnya agama itu nasihat. Satu lillah, iaitu untuk bawakan manusia balik kepada Allah. Maka semua jalan yang baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nasihat. Yang kedua, wali rasulih, untuk bawakan manusia kembali ke jalannya para nabi, khusus kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wali kitabihi, dan juga kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, khusus Al-Quranul Karim. Maka apa sahaja yang ada pada Rasulullah, apa sahaja yang ada pada Al-Quran adalah semua balikkan umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wali a'immatil muslimin, iaitu hendaklah bawa kepada umat ini balik kepada a'immatil muslimin, iaitu siapa dia? Kata ulama ada dua. Pertama, balik kepada para hukama, iaitu para pemerintah. Yang kedua, para ulama. Dan yang akhirnya wa'ambatihim, dan seluruh kepada kaum muslimin. Maka daripada nilai yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, sepatutnya kalaulah telah datang kepada mereka para nabi, khusus Nabi SAW, dan datang kepada mereka Al-Quran, maka mereka tidak akan berpecah. Hari ini kita lihat ni, hari ini zaman kita pada hari ini, apabila kita bawakan cerita tentang hudud, orang akan rasa macam, orang ni nak sangat politik ni. Nampak? Dia akan bawa kepada politik. Kalau hari ini ada orang cerita tentang masyarakat perlu kembali kepada Allah, dia akan mengatakan bahawa ini orang cakap tak serupa bikin atau seumpamanya. Masing-masing menerima nasihat itu sebagai satu ancaman. Maka sebab itu disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, orang yang menerima nasihat kemudian merasakan benda itu adalah permusuhan adalah di kalangan orang-orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu kalangan orang-orang ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka berpecah bukan disebabkan perselisihan di antara mereka,
tetapi disebabkan nasihat yang ada di dalam terhadap mereka oleh baginda Nabi SAW. Maka pandang masyarakat kita pada hari ini juga, kenapa berlakunya perpecahan? Kerana berlakunya nasihat di antara mereka pada waktu ini. Yang dia akan pandang adalah siapa yang beri nasihat, siapa yang akan menyampaikan nasihat. Oh, orang ni dikenal kepada orang ni, maka orang ni tak layak untuk diberikan nasihat. Walhasil ujungnya akan menjadikan berpuak-puak di dalam sesuatu masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita semua pada ayat ini, iaitu apa dia, jangan ada tidak ada alasan bagi sesiapa pun yang berdalih atas penyimpangan mereka. Maka kerana apa? Kerana ada orang yang memilih untuk binasa, maka dia akan binasa. Siapa yang pilih untuk jalan dalam keadaan hidupnya dengan pegangan jelas, maka dia akan dapatkan pegangan yang jelas. Maka pegangan yang terbaik untuk kita bawakan dalam diri kita adalah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian Nabi sebut dalam hadis ini, dalam muka surat 340 ini, kata Nabi, orang Yahudi akan berpecah 71, orang Nasrani iaitu Kristian akan berpecah 72, umat Nabi SAW pecah sampai 73 golongan. Dan kata para sahabat, kata Rasulullah SAW, semua adalah di dalam api neraka kecuali satu. Maka kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa orang yang akan terselamat? Iaitu yang menurut amalan aku, iaitu mengikuti kepada perbuatannya Nabi SAW. Dan yang kedua apa dia? Dan para sahabatnya Nabi SAW. Maka dalam hadis ini terkait dalam satu hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu semua mengikut kepada sunnah aku dan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin, iaitu bukan Imam Mahdi, yang diberikan kepadanya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada jalan yang tadi ini, maknanya kata Nabi SAW, ikut kepada sunnah aku. Kita ambil contoh nak bagi faham sunnah Nabi ni macam mana je. Contoh, sekarang ni berlaku COVID. Ni contohlah kan doktor kan. Awal ni minggu lepas dapat sarapan sama-sama, hari ni sarapan di rumah masing-masing. Maknanya kita akan merasakan bahawa di zaman kita hari ni tak boleh bersalaman. Ini adalah menyalahi sunnah. Kemudian sembahyangnya jarak-jarak. Ini menyalahi sunnah. Sedangkan apa yang kita buat ini pun adalah sunnah Nabi SAW. Maka nak katanya, kalau kita memandang kepada sesuatu sunnah itu dengan jalan kebaikan tanpa melihat kepada mudarat itu tanpa jalannya sunnah, itu salah. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, la darara wa la dirar. Jangan kamu memudaratkan diri kamu dan memudaratkan kepada orang lain. Maka dalam kita menjaga kepada maslahah, itulah juga sunnahnya Nabi SAW. Saat hari ini kita sembahyang pakai mask, saat kita hari ini sembahyang buat penjarakan, maka semuanya ini jajah yang dimuliakan oleh Allah adalah juga sunnah Nabi SAW. Dan bahkan sebahagian ulama katanya bila datang hukum datang daripada hakim, maksudnya dari segi pemerintah, maka terangkat khilaf. Hari ini ada orang mengatakan boleh pakai mask atau tidak contohnya. Boleh tak buat umrah pakai mask atau tidak contohnya. Maka semua daripada perbuatan yang dalam keadaan kita nampak ada khilaf, tetapi ada sesuatu hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka yang khilaf tadi semua terangkat. Maka dalam hal ini kita nak menunjukkan semua yang telah disepakati ataupun dibuat oleh saat waktu di kalangan para ulama, para cendekiawan, para hakim, iaitu orang-orang yang bijaksana, maka dia akan mengangkat khilaf, dan itulah juga sunnahnya Nabi SAW. Maka sebab itu kita jangan melihat sesuatu sudut sehingga kan mengatakan ini adalah macam orang Buddha, macam atau seumpamanya, kerana apa? Melihat kepada satu-satu bab sahaja, tapi tidak memandang kepada keseluruhan perkara yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya teringat satu perbahasan disebutkan oleh Timbalan Mufti Negeri Selangor, iaitu Datuk Dr. Anhar Opir. Beliau mengatakan bahawa sehingga kan kalau hari ini kita tidak bersalaman, ni contohlah, kalau khalas dalam keadaan baik, semua silakan, tidak ada masalah. Maknanya sampai satu fasa kita berhati-hati sehingga tidak bersalaman, maka itu juga mendatangkan sunnah daripada Nabi SAW. Dalilnya di mana? Satu ketika Nabi SAW buat bai'ah itu. Maknanya setiap yang bai'ah, iaitu buat sepakatan perjanjian dengan Nabi, semua akan bersalaman. Satu ketika Nabi SAW didatangi satu orang lelaki nak bai'ah dengan Rasulullah SAW. Betul-betul orang tu datang kepada Nabi SAW, kata dia, wahai Rasulullah, aku nak berbai'ah.
Maka Nabi mengatakan, ya silakan. Maka dia pun mengucapkan bai'ah semua sekali kepada Nabi. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun menyuruh kepada orang tu kembali ke tempat asalnya. Para sahabat yang melihat pada waktu tersebut tengok orang ni tak bersalaman pun dengan Nabi. Maknanya adakah sah ataupun tidak bersalamannya pada waktu apa bai'ahnya? Maka waktu itu ditanya kepada sahabat kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa orang ni engkau tak salam atau ni tak ambil bai'ahnya dengan sebagaimana yang kami buat?" Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang tadi sedang menghidap satu wabak yang mana tidak boleh aku bersalaman dengannya kerana menjauhi kepada wabak tersebut. Jadi sebab itu kita melihat sesuatu perkara yang didatangkan oleh orang alim, maka dia mendalami kepada semua aspek di dalam perbuatan yang kita lakukan pada hari ini. Jadi apa sahaja sesuatu nasihat diambil sebagai satu jalan untuk balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendapatkan kepada nasihat itu sebagai satu permusuhan di kalangan kita. Baik. Kita ambil terusnya. Pada ayat yang kelima, seterusnya Allah Subhanahu wa taala mencela penyelewengan mereka dari matlamat utama beragama, iaitu keikhlasan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari benda yang remeh. Maknanya yang dibincangkan benda yang sangat remeh. Tapi yang Allah minta kepada mereka apa dia? Untuk keikhlasan dalam beribadat kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Suratul Bayyinah ayat yang kelima. Maksudnya mereka berpecah dan berselisih, sedangkan di dalam kitab Taurah dan Injil atau Al-Quran yang diutuskan kepada mereka oleh Allah hanya menyuruh mereka supaya beribadat dan memuji Allah yang Maha Esa. Mereka hendaklah menjadikan ibadat mereka tulus tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mereka mesti mengikhlaskan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menjauhkan diri dari semua agama-agama lain dan sebaliknya menghayati Islam. Menunaikan solat menurut cara yang dikehendaki oleh Allah pada waktu-waktunya dan mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak dengan rela hati apabila sampai ketikanya. Suruhan-suruhan ini memerlukan kepada kesatuan dan kesepakatan, bukannya perselisihan dan perpecahan. Nabi Muhammad SAW tidak membawa sesuatu melainkan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Manhaj hidup yang dibawa oleh baginda SAW adalah sama dengan manhaj yang dibawa oleh Ibrahim AS, iaitu manhaj yang menjauhkan diri dari berhala sembahan manusia zamannya. Manhaj yang berteraskan tauhid serta ajakan mengikhlaskan ibadat kepada Allah sebagaimana firman yang bermaksud, kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad SAW agar kamu menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar. Suratul Nahl ayat yang 123. Baik. Sambungan ayat seterusnya, Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada kita yang Allah tuntut hanya ibadat kepada Allah. Tuntutan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan semua aspek kehidupan kita adalah bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perbincangan pada penafsiran yang dibawakan oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Satu, iaitu nak dikatakan bahawa yang Allah letakkan kepada kita adalah dengan pemujaan kepada Allah, pengibadahan kepada Allah, dan juga meletakkan keikhlasan dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghayatan. Tapi dengan tumpuan yang Allah letakkan dua. Pertama adalah solat, yang kedua adalah berkaitan dengan zakat. Sebab itu satu hari satu orang sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, aku melakukan amalan-amalan, iaitu menjaga solat fardu, kemudian menunaikan ibadat puasa, dan kemudian aku melakukan perkara yang halal, dan kemudian aku meninggalkan perkara yang haram. Mereka kata sahabat ni, adakah aku layak untuk masuk dalam syurga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dia maknanya layak untuk masuk dalam syurga. Menjaganya apa? Solat, puasa, dan menjaga yang halal, dan menjauhi kepada yang haram. Maka ulama tengok, apakah yang menyebabkan manusia ni hanya dengan 4 ini sahaja?
Iaitu dikata dia tidak buat apa-apa pun amalan sunat yang lainnya. Tapi disebutkan dalam pandangan Imam Al-Ghazali, sembahyang sunat itu adalah, amalan-amalan sunat itu adalah dituntut untuk kita laksanakan. Tetapi kenapa 4 dalam bab perkara itu saja yang menyebabkan jaminan syurga? Maka ulama mengatakan bahawa sesungguhnya apa yang dibawakan di dalam tauhid ni kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meletakkan taat, iaitu melakukan setiap arahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa ada persoalan untuk kita kaji, iaitu sebelum kita buat dalam ibadat tersebut. Baik. Maka pertama, iaitu yang dituntut adalah ibadat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai mana suruhan ini hendaklah dengan sepakat. Maknanya dalam kita nak menuntut kepada Allah dengan hak-hak hamba kepada Allah, yang perlu kita buat ni apa je? Iaitu kena ikut kepada tata cara yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Solat kita, solat caranya Rasulullah. Zakat kita, zakatnya caranya Rasulullah. Adapun ijtihadnya seseorang dalam mazhab, itu adalah ijtihad supaya untuk kita dalam mudah dalam melakukan amal ibadat. Contoh, dalam pandangan mazhab selain Imam Syafi'i, makanan-makanan laut itu diharamkan untuk mereka makan. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi ada riwayat mengatakan Ahmad bin Hanbal tu ada sedikit. Maknanya, tapi ada mazhab yang apa? Yang melarang untuk diharamkan makan apa dia? Udang, sotong, kupang, kerang. Nah, semua yang dinamakan makanan laut tu diharamkan oleh mereka. Ijtihad mereka sebab apa? Sebab mereka dapatkan Nabi cuma halalkan apa? Ikan sahaja. Nabi sebut dalam hadis yang jelas ikan, as-samak. Tetapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan apa? Tak. Maknanya ikan itu dihalalkan oleh Rasulullah, dan bahkan ikan itu adalah majoriti yang hidup dekat dalam laut. Maka kalau yang banyak dalam laut itu pun Nabi dah benarkan, apatah lagi yang kecil-kecil pada waktu itu. Yang penting jangan makan obo-obo sudah. Maknanya yang apa yang ada dalam laut itu yang dibenarkan. Maka dalam perbezaan mazhab, mereka pastinya adalah untuk mendapatkan keputusan yang mana mereka buat sesuatu hukum adalah untuk manusia senang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh. Satu contoh yang lain ketika mana perbezaan dalam mazhab, iaitu untuk dapatkan pengibadahan, iaitu dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya meletakkan seafdal bacaan Al-Quran contohnya. Maknanya afdal bacaan Al-Quran dalam mazhab Imam Syafi'i yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, siang yang paling afdal untuk baca Quran adalah selepas subuh. Kemudian apa yang paling afdal waktu malam adalah qiyamul lail, dan paling afdal dalam semua perbuatan adalah ketika mana dalam sembahyang. Baik. Ada pandangan mazhab yang lain mengatakan tak, ada yang afdalnya sekian waktu-waktu yang berbeza. Kenapa berlaku? Kerana nak meraihkan semua umat yang ada pada hari ini boleh balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa sekalipun. Maknanya tidak ada sesuatu pun yang didatangkan oleh para ulama melainkan mendapatkan semua umat akan dapat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang lain, dalam mazhab Hanafi, mereka akan solat fardu subuh lebih kurang 15 minit ataupun setengah jam sebelum daripada waktu syuruk sampai pada waktu subuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i pula, iaitu hendaklah solat pada waktunya berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka daripada dua ni tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan bahawa solat waktu subuh khususnya, dia akan semayang betul-betul setengah jam sebelum waktu syuruk. Contoh syuruk 6.53. Syuruknya 6.53, 6.30 tu baru dia akan solat fardu subuh. Kalau pandangan kita mazhab Imam Syafi'i akan merasakan apa? Benda ni tak boleh lah, pelik. Kenapa sembahyang sampai lewat-lewat begitu? Tapi apa pandangan Imam Abu Hanifah? Dia mengatakan apa? Sesungguhnya yang dibuat pada waktu tersebut untuk mendapatkan semua umat dapat sembahyang fardu subuh berjemaah bersama-sama. Jadi kalau Imam Syafi'i meletakkan keutamaan pada hadis Nabi SAW, maka semua yang berlaku ni khilaf di kalangan para ulama adalah untuk memudahkan kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut apa dia? Kami tak minta kamu untuk berkhilaf, tapi yang kami minta untuk apa? Teguh pada jalannya Allah, dan juga untuk melakukan ketaatan antaranya sembahyang dan juga zakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua disebutkan dalam
syarahan kepada pengarang kitab ini, tafsir ini, kata Dr. Wahbah Ad-Duhaili hafizahullah, iaitu tentang dia apa? Yang diajarkan kepada kita iaitu manhaj hidup, iaitu yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Manhaj ini adalah apa nama dia? Istilah dia jalan ataupun manhaj pedoman. Apa jalan mana yang diletakkan kepada seseorang, jalan mana yang diletakkan kepada seseorang untuk mendapatkan jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manhajnya baginda Nabi SAW. Kita ambil contoh je. Contoh. Bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Zaman Nabi Adam alaihissalam. Bila mana zaman Nabi Adam alaihissalam, manhaj yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, bila mana melakukan dosa, apa yang perlu dibuat adalah bertaubat kepada Allah. Tapi kita yakin bahawa para nabi semua tidak melakukan dosa. Kenapa berlaku ini perkara tersebut? Sebab Allah nak zahirkan manusia mesti hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Qasasul Anbiya wa Ma'asiratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Mutawalli Syekh Sya'rawi rahimahullah, beliau mengatakan bahawa tak logik ataupun tak perlu untuk kita keluarkan perkataan kita mengatakan kenapalah dulu Nabi Adam buat dosa kalau tak mesti kita dalam syurga. Kan? Tapi katanya apa? Sedangkan Allah sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan khalifah di mana? Di muka bumi Allah. Maka semua yang berlaku adalah manhaj, iaitu satu jalan yang Allah tunjuk melalui kepada para nabinya. Maka jalan taubat ni telah berlaku bila saat mana manusia melakukan dosa kepada Allah. Satu. Antara manhaj yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam apa dia? Dalam berdakwah, iaitu mesti ada ilmu. Maka dalam setiap ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, itu yang Nabi Adam praktikan ketika mana di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi Allah Adam ingin menurunkan wahyunya ataupun nak mendapat mewarisi kepada para hukum nabinya, maka diturunkan kepada anaknya iaitu Nabi Allah Syed alaihi salam sebelum datangnya kepada Nabi Allah Idris alaihi salam. Maka Nabi Allah Syed ambil manhaj Nabi Adam macam mana nak mengajar cucu cicitnya, kerana Nabi Adam tidak diutuskan sebagai umat tapi hanya kepada keluarganya. Maka Nabi Allah Syed ambil manhaj Nabi Allah Adam AS macam mana nak teruskan di dalam keturunannya Nabi Allah Adam AS. Satu. Kita tengok kepada manhaj Nabi Allah Ibrahim AS. Manhaj Nabi Allah Ibrahim. Manhaj Nabi Allah Nuh lah kita mulakan dulu. Manhaj Nabi Allah Nuh AS iaitu bagaimana Nabi Nuh meletakkan akal manusia ni takkan boleh dilawan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Buat kapal yang besar di atas gunung, dikatakan gila. Maka waktu itu manhaj yang diletakkan apa dia? Saat mana berlakunya perintah Allah, takkan satu pun yang kita boleh pertikan. Kenapa sembahyang 2 subuh? Kenapa sembahyang maghrib 3? Subuh kan panjang, patutnya buatlah 8 rakaat kan? Kenapa 2 je? Panjang gitu waktu pagi. Yang pendek tu pun kadang-kadang sembahyang pukul 7. Nak kata sembahyang 3 rakaat? Takkan. Nak katanya, maka manhaj yang Nabi Allah Nuh bawa, ikut saja perintahnya Allah. Itu manhaj yang sama dibuat oleh Nabi-Nabi yang lain. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Sulaiman. Semuanya itu diperintahkan oleh Allah manhaj. Kita kena pegang kepada manhaj para Nabi, khusus Nabi SAW. Apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita buat tanpa ada pertikaian dan permasalahan. Manhaj Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitu apa dia? Meletakkan kepasrahan kehidupan keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ismail ditinggalkan, Sayyidatina Hajar ditinggalkan. Maka apa yang diletakkan itu manhajnya adalah menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja. Maka sebab itu kata pengarang kitab, maka apa sahaja jalan yang kita nak dapatkan selamat, hunafa, iaitu apa dia yang dapatkan kesucian dalam agama, maka itulah manhaj yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa manhaj utamanya? Iaitu mentauhidkan Allah, menjauhi daripada sembahan manusia, berhala sembahan manusia pada zamannya, dan juga tauhid, ajakan ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi ajak kepada kita je simple saja. Nabi sebut aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Nabi ajak apa je? Nabi ajak kepada kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Benda yang simple yang Nabi ajak. Nabi tak ajak yang berat-berat. Nabi tak ajak kepada kita benda yang sesuatu yang agak mustahil untuk kita lakukan dalam agama. Tetapi apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, benda yang simple dalam agama, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan apa yang dibawakan adalah melalui agamanya ataupun manhaj
Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik, itu dua perkara yang utama pada ayat yang kelima, iaitu tentang uh, apa meletakkan kepada pengibadahan kita kepada Allah dalam waktu yang sama berpegang manhaj yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bab tauhid lah, senang kata dalam bab tauhid. Ajah boleh buka kitab Matan Kharidah Bahiyah, boleh buka dalam kitab Aqidatul Awam Imam Marzuki, boleh buka kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatul Firqatin Najiyah ya Habib Zain Al-Sumaid. Semua tu kitab-kitab asas akidah. Yang kalau kita buka tu boleh faham secara asas. Tapi jangan sampai kalau dah tak faham pun fahamkan juga. Tu yang jadi geng ayah pin and the ketum. Okay, faham? Baik. Kita teruskan. Kemudian dikatakan oleh Dr. Rabah Adhuhaili, hafizahullah, agama yang dimaksudkan di sini terasnya ialah keikhlasan beribadat kepada Allah. Ini saya sebut awal dah, kita dah pernah cerita. Dalam ibadat kita, dalam bab ikhlas tu hujung. Ikhlas tu hujung. Kita nak proses ni, mesti kita nak dapatkan habuan dahulu. Kita sembahyang ni, kenapa datang majlis ilmu? Habuan nak dapat pahala. Kenapa datang majlis ilmu, line internet kena bayar pula kali ni, besok datang bayar boleh makan nasi lemak je kan, ni kena bayar di internet pula tu. Jadi kenapa kita kena buat tu? Itu jalan untuk memang nak dapat habuan daripada Allah. Kalau orang kata ish kau datang ni tak ikhlas ni, kau datang ni kerana kawan kau ni, contoh, maknanya itu abaikan saja, sebab jalan kita mesti melalui syariat dulu. Kita jalan naik motor mesti guna minyak ya, kita naik kereta mesti minyak. Kita nak masuk universiti, nak hidup, contoh anak-anak kita mesti duduk dekat asrama ataupun dekat hostel ataupun duduk dekat rumah sewa. Ini kita bukan jenis makam yang memang kalau duduk semua dapat nikmat dah. Kita kena usaha dapat nikmat tersebut. Jadi asas kehidupan memang hidupnya itu memang kerana Allah. Ikhlas memang kerana Allah. Tapi ikhlas tu hujung. Tapi yang kita nak dapatkan apa? Kena kelaziman dulu. Ini sembahyang pun tak, ikhlas celah mana nak dapat? Ada sedekah tak pernah buat, ni contoh. Sedekah tak pernah buat, tiba-tiba kata kena buat ikhlas kerana Allah. Tak, kena buat dahulu dalam waktu tersebut. Baik. Kemudian dikatakan apa? Terasnya dalam bab agama ini ikhlas mengibadat kepada Allah, meninggalkan segala bentuk penyembahan selain dari Allah, menunaikan solat 5 waktu dalam waktunya kerana Allah dan mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Inilah agama yang betul dan benar. Baik, kenapa 2 sahaja je? Kenapa tidak letak semua? Contoh kan Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Rukun iman kan ada 6. Kenapa Nabi tak sebut sesuatu? Kenapa Nabi tak sebut barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian berkitabnya, para rasulnya sekian, tapi Nabi sebut 2 saja. Sama juga ayat Al-Quran. Kenapa Allah sebut 2 saja, iaitu solat dan zakat? Kerana melazimkan kepada ahli kitab itu, mereka ini kaya. Mereka ini adalah kaya. Harta-harta yang ada kepada mereka itu sangat banyak. Orang Yahudi menguasai Madinah pada waktu tersebut kerana hartanya. Orang-orang di Mekah, itu adalah orang musyrik, ahli kitab juga adalah orang yang kaya. Kalau melihat kepada seorang, siapa nama dia, Abu Umayyah, bukan Allahumma salli ala Muhammad, Sufyan bin Harb, pemimpin Quraisy pada waktu tersebut, orang yang kaya. Maka mereka ni, orang-orang yang kaya ini, mereka meletakkan bahawa duit mereka adalah duit mereka. Tidak ada satu pun sifat untuk perkongsian dengan orang yang lain, maka sebab itu zakat diletakkan tuntutan kepada mereka. Yang kedua, kenapa solat? Kerana mereka adalah orang yang suka menyembah berhala pada waktu tersebut. Mentauhidkan Allah itu adalah jalan yang terbaik. Maka sebab itu ditumpukan oleh Allah kepada ahli kitab 2. Maka sebab itu kita tengok nasihatnya Allah, nasihatnya Rasulullah, berbalik kepada apa yang berlaku pada waktu tersebut dan apa situasi yang sedang berlaku pada waktu tersebut. Jadi maknanya dituntut kepada mereka hanya solat dan juga zakat, kerana untuk jalan itulah yang akan mendirikan kepada kita tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kita je. Kita juga pada hari ini banyak antara kefarduan yang dituntut, amalan-amalan yang dituntut. Maka buat mana yang termampu untuk kita. Kalau contoh ada orang yang memang seronok dengan solat, khalas dengan solat ni. Ada orang yang seronok dengan baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ada orang yang duduk majlis ilmu, silakan baca ilmu.
Jangan membanding-bandingkan ataupun membezakan dalam setiap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, melainkan adu warid daripada hadis Nabi SAW akan kelebihan-kelebihannya. Contoh ya, contoh uh, ada orang kata gini lah, ada orang bukan saya, bukan juga jemaah Nusa apa Daeng Abdul Rahman ni, bukan. Ni ada orang katalah Ada orang kata pernah je lah majlis ilmu ni nak sampai sejam ni, doktor pula jaga 2 jam, aku pula ngeri kan 2 jam. Lepas tu sejam lebih tu baki dengan nak jajah semualah. Baik, nak katanya duduk majlis ilmu, kemudian apa manfaat dapat? Apa kata kita keluar pergi dakwah? Contoh, ada orang kata gitu. Ada orang kata majlis ilmu panjang-panjang. Ada orang nak ada urusan, contohlah maghrib, solat maghrib, kata dia majlis ilmu lajak sampai isyak. Patutnya tu stop dah. Ada orang nak musafir, dia nak sembahyang berjemaah. Ini macam-macam. Maka orang begini dia salah letakkan kepada keutamaan. Kalau musafir, orang datang satu tempat yang contoh tempat masjid tu boleh sembahyang, dia musafir. Dia boleh tinggalkan berjemaah pada waktu tersebut dan buat jemaah sendiri. Cuma dia musafir, dia tidak ada masalah. Yang adalah tentang mastautin dan juga bermukim pada waktu tersebut. Itu yang dituntut untuk berjemaah di masjid. Maka jangan kita bandingkan orang musafir lagi utama untuk tinggalkan majlis ilmu, mesti sembahyang berjemaah. Maksudnya dikatakan tumpukan ibadat yang berjemaah, tak? Dua-dua dalam keadaan yang terbaik. Sama juga orang yang habis sembahyang, jemaah habis sembahyang, zikir, kemudian datang ada orang musafir lambat. Adakah orang yang dalam keadaan berjemaah yang ramai perlu hentikan zikirnya kerana nak menghormati yang musafir? Tak juga. Kerana dua-dua itu adalah keutamaan. Yang musafir perlu selesaikan masalah musafir dia, yang berjemaah perlu selesaikan jemaahnya. Maka dalam hal kita hari ini, nak tahu mana yang terbaik, pastinya majlis ilmu. Sebab Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi apa dia? Sesungguhnya syaitan itu lebih takut daripada ulama berbanding dengan ahli ibadah. Ahli ibadah ni apa? Orang yang ibadat saja. Itu saya sebutkan, boleh kita letakkan bandingan kalau ada warid daripada Nabi SAW. Nabi sebut syaitan lebih takut orang alim. Dalam kitab kitab hadis 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Apa dia? Syaitan akan lari daripada satu orang ulama. Bahkan syaitan takkan boleh duduk dengan tidurnya ulama berbanding dengan orang yang kuat ibadat pada waktu tersebut. Ini menunjukkan apa? Keutamaan dalam menuntut ilmu itu menjadi satu tuntutan. Maka dalam hal ini kita melihat, tengok kepada kita. Kalau kita ambil ruang majlis ilmu itu satu benda faedah dan memberi manfaat, khalas. Tapi kalau ada orang yang tak boleh nak datang majlis ilmu, kemudian contoh. Kenapalah buat hari Senin pagi pula tu, dia tak tahu aku nak kerja ke, contoh. Tak. Jadi kalau dalam bab tu, dia akan tinggalkan dengan satu kefarduan yang lain dibuat, iaitu dengan kerjanya atau seumpamanya. Maka kita kena seimbangkan dalam semua amal ibadat yang kita lakukan. Dan bahkan yang pastinya dan pentingnya, jangan salahkan orang yang sedang beribadat pada waktu tersebut. Ada orang tu majlis ilmu, tu ibadat. Ada orang solat sunat, itu ibadat. Orang baca Quran, itu ibadat. Semua ibadat yang memberikan manfaat untuk diri dan masyarakat, khalas, diambil. Tetapi perlu diutamakan mana yang utama kalau berlaku pertemuan di antara dua ibadat pada waktu tersebut. Kita datang masjid, ada majlis ilmu. Adakah kita nak sembahyang sunat? Tak, tinggalkan. Itu dengan digantikan dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Untuk gantikan kepada tahiyatul masjid, diutamakan majlis ilmu pada waktu tersebut. Hatta nak beri salam sekalipun, itu sunat. Baca Quran itu sunat. Majlis ilmu itu sunat. Tapi orang yang nak beri salam, tak boleh beri salam kepada semua yang sedang dalam majlis ilmu. Dia kena beri salam kepada orang yang berdekatan dengannya sahaja. Nampak? Nah, Islam ajar kepada kita dengan nilai memandang kepada semua ibadat itu adalah jalan kepada Allah, tetapi bukan kita membanding-bandingkan ibadat yang telah pun kita lakukan. Dan bahkan apatah lagi menyalahkan pula ibadat orang yang telah dilaksanakan pada waktu tersebut. Baik, kita teruskan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya padahal mereka tidak disuruh, iaitu suratul Bayyinah ayat yang kelima. Mereka tidak diperintahkan di dalam kitab Taurat dan Injil, melainkan agar menurut agama yang lurus. Dengan kata lain, apa yang disyariatkan kepada mereka disyariatkan juga kepada kita. Maksud yang lebih tepat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi, ialah ahli kitab tidak diperintahkan di dalam Al-Quran atau melalui perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan agar mereka melaksanakan arahan yang sama seperti di atas, kerana dengan memahami ayat seperti itu mengenengahkan pengertian wujudnya syariat baru. Ada macam ginilah kita punya kaedah zaman kita.
Hambali cakapnya kena sembahyang di masjid. Contoh. Datang ustaz yang lain pula kata dia mesti sembahyang masjid yang berdekatan. Datang pula lagi seorang ustaz kata dia mesti sembahyang dekat masjid dengan Abdul Rahman. Nampak? Awalnya suruh sembahyang jemaah masjid, kemudian masjid berdekatan, kemudian masjid yang Abdul Rahman. Semua tu sama. Ada. Tapi ahli kitab kaedah dia gini. Kaedah dia ambil macam mana? Kata dia kenapa datang pula yang keempat? Yang keempat tu geng-geng dia lah. Kata dia kita nak sembahyang ke mana-mana pun boleh. Padahal jalan syariat itu sama. Jalan syariatnya sama. Tapi yang dia ambil kata dia, yang ni macam salah ni tak betul. Tetap syariat aku juga betul. Maka itu yang dipegang oleh orang Yahudi ataupun ahli kitab. Maknanya kata dia apa? Allah SWT tak suruh pun mereka baru nak ikut Nabi. Tak. Allah suruh dulu lagi mengikut jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu datang daripada siapa pun tetap perlu diambil. Hambali ke, siapa ke, imam ke, siapa ke yang penampak kepada jalan yang lurus diambil pada waktu tersebut. Ini adalah sangat penting untuk kita dapatkan apa? Mahabbah ataupun rahmat di dalam masyarakat kita. Kemudian mentafsirkan kalam Allah dalam bentuk yang menampilkan faedah yang lebih banyak tentu lebih baik dan utama. Ia juga bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Ayat pertama iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya bermaksud dan yang demikian itulah agama yang benar, iaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam saya sebutkan tadi, semua jalan yang ke arah kebaikan adalah jalan yang terbaik. Sesiapa pun yang datang, hatta dari anak-anak kita je, hatta daripada kawan-kawan kita yang tengok memang tak pernah nampak pun dalam majlis ilmu. Tapi contoh, dia datang jumpa dengan ajar, dia tegur. Kata dia, Jah, bila majlis ilmu ni walaupun online ni, contoh. Walaupun online, muka ajar tak nampak, ajar mute kan tadi tu gambar muka ajar, tapi janganlah pakai baju kaftan. Tu contoh. Jadi makna katanya, kita jangan ambil pula cakap, kau tak pernah datang majlis ilmu, tegur aku pula. Untung aku dengar tau majlis ilmu. Dah, ambil. Maknanya mana jalan yang lurus diambil. Siapa pun yang datang, yang Allah datangkan kepada kita. Hatta orang gila sekalipun je. Maknanya semua itu adalah jalan-jalan yang terbaik untuk kita dapatkan jalan kepada Allah. Itu contoh je. Siapa yang pakai baju kaftan tu minta maaf dah banyak. Baik. Itu adalah ayat yang kelima. Maka kata Allah, dan demikian itulah agama yang benar. Maka katanya ayat ini membuktikan bahawa perpecahan dan kekufuran adalah hasil perbuatan tangan mereka sendiri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata jelas. Ya, bukti yang jelas nyata, ayat yang keempat. Ayat ini bertujuan untuk melegakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu janganlah disebabkan perpecahan mereka itu menyebabkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa duka cita dan bersedih hati. Perpecahan mereka bukan lantaran kekurangan hujah, sebaliknya disebabkan kedegilan mereka. Beginilah keadaan nenek moyang mereka yang berselisih tentang hari Sabtu dan menyembah anak lembu. Setelah jelas bukti dan keterangan pada mereka, ia merupakan tabiat lama mereka. Jadi kita ni diminta untuk jangan ikut kepada jalan ahli kitab, dapat saja nikmat, akhirnya kufur selepas itu. Ini adalah perkara yang telah dibiasakan di zaman Bani Israel ataupun kaum ahli kitab Yahudi dan juga Nasara. Firman Allah Subhanahu wa taala liya'budu. Huruf lam di sini bermaksud an, artinya agar mereka menyembah. Orang-orang Arab selalu menjadikan huruf lam sebagai makna an di dalam ayat yang berbentuk perintah dan saranan. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Subhanahu wa taala mahu dengan penentuan wanita yang halal dan haram dikahwini itu untuk menerangkan syariatnya, surah An-Nisa ayat 26. Atau firman Allah Subhanahu wa taala yuriduna liyatfi'u nurallahi biafwahihim, itu surah As-Saff itu. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, iaitu agama Islam. Atau firman-Nya yang lain, wa umirna linuslima, dan ketika diperintahkan supaya berserah diri kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam, ayat 71 surah Al-An'am. Justru ikhlas merupakan niat yang tulus serta diambil kira
ayat ini menjadi hujah bahawa setiap perkara yang diperintahkan mestilah diniatkan atau disertai dengan niat. Para ulama mazhab Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in berkata, wuduk diperintahkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu. Suratul Maidah ayat yang ke-6. Sementara ayat ini pula menjadi dalil bahawa setiap perkara yang diwajibkan mestilah diniatkan. Lantaran itu hasil dari kombinasi dua ayat ini ialah wajib meniatkan wuduk. Berdasarkan ini, setiap perkara yang diperintahkan tidak dapat lari dari niat. Setiap individu hendaklah mengharapkan keredaan Allah untuk semua amalannya. Sementara itu, jika seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tanpa niat, dia tidak akan diberi ganjaran kerana itu. Tetapi jika dia meninggalkannya kerana mencari keredaan Allah, dia diberi ganjaran kerana meninggalkannya. Mengenai perkara-perkara yang diharuskan seperti makan dan minum, jika dia melakukannya tanpa niat, dia tidak akan diberikan ganjaran. Tetapi jika dia melakukannya kerana mencari keredaan Allah serta menjadikannya sebagai sumber kekuatan untuk menjalankan ketaatan, dia akan mendapat ganjaran. Huruf lam yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah, menjadi hujah kepada mazhab Ahlus Sunnah. Mazhab Ahlus Sunnah ni 4. Mazhab daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka berkata ibadat bukan diwajibkan kerana ia boleh membawa seseorang kepada syurga atau menjauhkannya dari balasan neraka, tetapi di sebaliknya disebabkan kerana kita adalah hamba sedangkan dia, iaitu Allah, adalah Tuhan. Seandainya tidak terdapat sebarang ganjaran sekalipun, kemudian dia memerintahkan kamu supaya beribadat, maka ia menjadi wajib atas dasar ubudiyah atau perhambaan semata-mata. Ia juga membawa maksud bahawa sesiapa yang menyembah Allah kerana pahala dan pembalasan, maka yang disembah pada hakikatnya adalah pahala dan pembalasan itu, sementara Allah hanyalah sebagai perantara sahaja. Baik. Ada dua perkara utama dalam syarahan dalam tafsir Dr. Wahab Ad-Duhaidi. Wa umirna linuslima, ataupun disebutkan pada ayat tadi apa, liya'budu, iaitu yang dituntut kepada kita adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dijadikan setiap perbuatan kita akan dinilai ibadat kerana niat. Apa niat kita ataupun apakah yang didatangkan kepada kita dengan niat? Maka kita dah pernah cerita detail, saya rasa, pertemuan di masjid, iaitu tentang hal niat. Cuma kita ulang sedikit saja. Nabi sebut dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini umum. Setiap kata Nabi innamal a'malu binniyat. Ni faham tak bang, angguk jelah. Sesungguhnya setiap amalan akan ada padanya niat. Maknanya berserta dengan niat. Setiap amalan akan ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap daripada perkara-perkara yang kamu buat, manawa, apa-apa padanya mesti akan ada niat. Itu bahasa mudahnya lah. Baik, maknanya Nabi sebut setiap amalan akan dikira oleh Allah dengan niat. Tapi Nabi sebut macam mana nak datangkan niat? Niat mesti kita buat pada perbuatan tersebut. Maka contohnya kita tekan laptop kita, handphone kita, iPad ke, segala bentuk barang yang ada kaitan internet ni, kita tekan untuk dengar majlis ilmu. Maka waktu itu niat kita dengan majlis ilmu akan dapat pahala dari sisi Allah. Apa niat kita? Ya Allah, ini aku tak nak terlepas untuk dapatkan rahmat-Mu, majlis ilmu ni, dapatkan pahala di sisi Allah. Kalau contoh hatta sekalipun tekan niat, aku nak tengoklah muka Dr. Dibah ni lama tak nampak. Dia pun buka. Lepas tu dia keluar balik contoh. Dia nampak, kemudian dia keluar. Dia dapat ke tak? Dapat. Pahalanya dapat melihat kepada saudaranya. Maka nilai kepada niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Mana yang diletakkan asasnya, hendaklah niat kerana Allah dan juga Rasulnya. Maka apa yang kita nak kaitkan Allah dan Rasul, apa yang Allah dan Rasul minta. Kita datang majlis ilmu dapatkan ilmu, maka niat supaya dapat ilmu. Kita hari ni pakai cantik-cantik kerana nak dapatkan sunnah Nabi SAW, kerana Nabi suka cantik. Allah suka cantik, maka dapatkan pahala daripada kecantikan itu. Maka dalam semua perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya perlu disertakan dalam setiap ibadat. Okey, kalau kita terlepas kepada niat, maka kita tidak akan dapat pahala pada waktu tersebut, hanya sia-sia melakukan perbuatan tersebut.
Baik, maka dalam tingkatan niatnya, apa yang diletakkan dalam tingkatan niat, iaitu niat dalam setiap perkara yang dilakukan, iaitu berlaku saat disebutkan dalam kitab fiqh, iaitu apa dia? Kita nak buat sesuatu, kita menginginkan sesuatu perbuatan dan kita buat apa yang kita inginkan. Maka itu datangnya niat. Kita sembahyang, innama a'malu binniyat. Kita sembahyang solat fardhu zuhri 4 rakaatin, itu adalah lafaz niat. Niat ni bila yang lintasan hati saat kita nak buat pada waktu tersebut. Maka apa sahaja perbuatan yang kita nak buat dengan niat, itu akan dapatkan pahala. Dalam satu hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Sesungguhnya mahalnya orang yang penuh dengan niat dan dikira amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang ini akan dapatkan apa saja, bahagian perbendaharaan Allah di syurga nanti, yang mana kita tak pernah buat pun, akhirnya Allah kira pahala pada waktu tersebut dengan disebabkan niat yang kita buat. Jadi sepanjang kelas 1 jam, 1 jam setengah, 1 jam suku, penuhkan niat dalam hati. Apa sahaja yang kita nak, maka di situ akan dapatnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, diletakkan dalam bab niat, maka dikatakan apa? Sama ada itu perintah Allah yang ada ganjaran ataupun perintah Allah yang tak ada ganjaran. Selagi mana ia perintah daripada Allah, maka tugas kita adalah dengan ubudiyah, buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini datangnya dua perbezaan. Satu namanya maqam ahli tasawuf, yang kedua maqamnya ahli syariat. Maqam ahli syariat kata apa? Kalau kamu buat amal kerana Allah itu, dalam waktu yang sama kerana dapat habuan, dia ada 4 dan semua itu diterima pahala di sisi Allah. Ini maqam ahli syariat. Yang pertama apa dia? Kamu buat amalan kerana Allah suruh. Pertama nak syurga. Kita buat kerana nak syurga. Maka kata ahli syariat, ahli fiqh, dia katakan kalau kita buat memang nak syurga, sah amalannya, bahkan diterima oleh Allah. Tapi ahli tasawuf kata tak, belum lagi. Kerana apa? Andai contoh ahli tasawuf mengatakan apa? Kalau syurga tu Allah hilangkan, adakah manusia nak beribadat lagi? Takkan. Maka sebab itu kata dia belum sampai. Tapi ahli syariat dah selesai. Maknanya orang datang, kenapa nak semayang ni? Aku nak syurga. Khair. Disah atau sah dia punya ibadatnya. Dan diterima amalnya pada waktu tersebut. Yang kedua, dikatakan oleh ulama fiqh ataupun ulama syariat mengatakan apa dia? Kita buat kerana takutkan neraka. Yang pertama, nakkan syurga. Yang kedua, takutkan neraka. Kalau seseorang tu buat, ya Allah, kenapa engkau bagi sedekah ni? Aku takut ni, kalau rezeki aku ni akan ditarik aku ke neraka. Takut akan neraka Allah. Kata ahli syariat, itu juga diterima. Tapi ahli tasawuf kata tak, belum lagi. Kenapa? Sebab kata dia, kalaulah neraka Allah tak wujudkan, adakah manusia akan melakukan ketaatan? Belum lagi. Belum tentu. Main neraka dah tak ada. Maka akan adakah yang melakukan ketaatan? Maksudnya belum tentu lagi. Maka yang ketiga, dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat. Maqam yang ketiga, ahli syariat kata, kalau kita buat sebab Allah suruh, maka itu adalah sesuatu yang diletakkan dalam ulama syariat, sah dan diterima pada waktu tersebut. Tapi ulama tasawuf kata apa? Belum tentu lagi. Andai perkara itu Allah tak suruh, Allah tak suruh pun kita buat, adakah kita akan melakukan ibadat kepada Allah? Belum tentu. Maka dalam nilai peringkatnya, pertama nak syurga, kedua takut neraka, ketiga kerana Allah suruh, dan yang keempat kerana redanya Allah, nak dapatkan redanya Allah. Maka kata ulama syariat, ulama tasawuf, ulama fiqh, kata dia apa? Kalau kita buat kerana nak dapatkan redha Allah, itu telah pun mencapai kepada penerimaan amal ibadat kepada Allah. Tapi apa dikatakan oleh ulama tasawuf? Belum lagi. Andai kita tengah buat, kemudian Allah kata, Allah tak redha, aku tak redha apa yang kau buat, adakah kita akan terus ibadat kita? Itu nak katanya apa? Maqam ahli tasawuf. Cuma kata ulama tasawuf, yang kelima ni baru Allah terima. Ulama syariat kata yang kelima dan yang satu ke, kedua ke, ketiga sampai kelima. Yang kelima apa dia? Buat semata-mata ikhlas kerana Allah. Dalam bab tentang redha Allah Subhanahu wa taala, saya ringkaskan ceritanya. Satu orang ulama, saya tak ingat namanya, ini pernah diceritakan oleh sahabat kami, Al-Fadhil Ustaz Bashir. Dia mengatakan apa? Ada satu orang ulama, dia buat haji sebanyak 70 kali. Dia buat haji sebanyak 70 kali. Dan sepanjang 70 kali itu, maknanya 70 tahun. 70 tahun dia buat haji. Setiap tahun dia buat haji itu, dia akan sebut siap dengan kain ihramnya, labbaik Allahumma labbaik.
Dia akan menyahut seruannya Allah. Maka dengar pada waktu itu suara dia, apa kata dia? La labbaik, la labba alik, iaitu kamu tidak diterima pun sebagai seruan kamu itu. 70 tahun je dibuat, waktu itu Allah tak terima, bahkan dengar dekat telinga dia yang Allah tak terima pun seruan haji dia. Bayangkan kalau kita nak buat labbaik Allahumma labbaik, dengar kat telinga kita ni, wahai hambali, Allah tak terima pun kau punya seruan haji kau tu. Allah Akbar. Tapi apa ulama ni buat berterusan setiap tahun. Sampailah tahun yang ke-70 itu, waktu itu disiapkan ihram, kemudian disebutkan labbaik Allahumma labbaik. Macam biasa dibuat. Pada waktu itu dengar lagi sekali la labbaik, tidak adalah seruan untuk engkau. Maka ada orang pada waktu tersebut dengar seruan tadi. Maka kata budak ni tadi yang dengar seruan tadi, kata dia, wahai tuan, aku dengar bahawa sesungguhnya seruan untuk engkau pergi ibadat haji ni Allah tak terima. Kata orang tadi, orang alim ni kata, engkau dengar ke? Ya, aku dengar. Akhirnya dia pun kata tak apa, kerana aku 70 tahun dah mendengar seruan yang sama. Sampai yang ke-71, sampai yang ke-70 itu, akhirnya dia buat, dan akhirnya dia sebut lagi sekali labbaik Allahumma labbaik. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala terima seruan hajinya pada waktu itu. Ini nak mengatakan kita ni belum tentu Allah terima kita. Tapi sangkaan kita mudah-mudahan Allah terima apa amal yang kita lakukan dan apa yang amal kita buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima pada waktu kita yakin bahawa itu adalah pemberian dan idenya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khulasahnya apa dia? Apa saja yang datangnya perintah Allah, selagi mana ianya namanya ubudiyah, maka lakukanlah walaupun ada seruan telinganya ke atau seumpamanya yang kita belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu apa sahaja je kita mulakan dengan ibadat, buat terus. Kita tak jumpa khusyuk sembahyang kan, imam meleweh, imam Jawa, imam sengau, semualah teruskan sembahyang pada waktu tersebut. Insya-Allah satu hari nanti kita akan dapatlah imam yang baca imam Mekah agaknya. Maknanya dalam keadaan apa saja ibadat kita teruskan. Kita kita belajar ngaji, rasa sampai stres, tertekan, update Facebook, tak nak ngaji lagi kan. Orang patutnya ngaji lagi, dia tak nak ngaji lagi sebab tertekan dengan belajar ngaji tu. Punya susah tahap dewa nak belajar tu. Jadi nak katanya teruskan mengaji, teruskan beribadat, teruskan sedekah. Kita tak tahu mana nilai yang kita didatangkan ikhlas oleh Allah, di situ yang pahalanya akan dapat gandaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah nanti pertemuan akan datang diizinkan oleh Allah. Kita akan masuk nanti pedoman hidup dan hukum hakam. Sebelum daripada itu kita akan cerita tentang apa merendahkan diri itu. Namanya tawaduk, iaitu apa ketaatan atau seumpamanya dalam sambungan pada kelas yang akan datang insya-Allah. Ada persoalan ke doktor? Rasa tak ada lah kot Ustaz. Ramai yang tak dapat masuk ni sebenarnya, ramai yang PM saya yang tak dapat nak masuk. Tapi tak apalah. Sebab ramai yang baru buat account ni. Tak apa, insya-Allah kita teruskan next week lah insya-Allah. Ada siapa nak tanya? Kena bagi ni kefarduan juga ni, kefarduan belajar Zoom. Ya, ya. Tak ada soalan insya-Allah Ustaz. Siapa nak tanya soalan boleh unmute. Boleh saya unmute ni, siapa nak tanya boleh tanya. Tak ada kot. Faham. Faham. Mak Ram nak tanya ke? Tak. Faham, hari ni faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya tak pakai kaftan cakap Ustaz. Mak Ram tak pakai kaftan, bagus. Contoh saja. Alhamdulillah. Jadi saya nak tanya satu Ustaz, maknanya kalau masa solat tu memang kita boleh pakai mask lah sebab ada yang hari tu pun ada yang minta saya remove saya pakai mask, dia kata tak boleh pakai mask. So boleh lah sebenarnya? Boleh, dan bahkan kalau kita pakai pada waktu sekarang menjadikan pahala. Walaupun hukum asalnya perempuan kalau pakai purdah sembahyang itu makruh, tapi bila mana datang mudarat dan ada hukum daripada pemerintah dan menjauhi kepada wabak, di situ datangnya pahala. Bukan makruh. Okay. Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum. Kenalkan, saya Hajah Rawiah. Okay, fine, thank you. Okay, tak ada muka. Tak apa. Saya buka komputer pun saya buka, telefon pun saya buka.
Okay, saya nak tanya. Selalunya bila kita tengah mengaji di masjid ataupun kita tengah berwirid, orang akan memberi Jawab ke tak? Kita tengah berwirid lah dan orang tu beri salam kepada kita, kita seorang-seorang lah. Kak Rawia sekali lagi tak dengar lah. Unmute unmute. Saya unmute dua-dua ni. Akak unmute Okey. Okey, dengar tak? Sekali lagi. Okey, kalau kita tengah mengaji di masjid, kemudian orang masuk atau kita sembahyang, ya, orang masuk dalam masjid, kemudian tu dia bagi salam. Masa kita tengah sembahyang memang kita tak boleh jawab lah kan. Tapi semasa kita tengah mengaji, perlu ke kita menjawab. Sedangkan apabila kita memberi salam itu sunat, menjawab salam itu wajib. Macam mana tu Ustaz? Baik. Okey, pertama yang tadi tu betul lah tu. Kalau kita tengah sembahyang jangan jawab. Jangan jawab. Itu jadi mental ketawel, jadi kalau jawab juga dalam sembahyang tu. Baik. Okay, yang kedua, kalau berkaitan dengan orang kita tengah mengaji ataupun kita tengah berzikir atau berzikir lepas sembahyang. Pertama yang kita nak respon adalah tengok kepada orang yang beri salam. Orang yang beri salam itu kalau dia dalam keadaan jahil, maka wajib kita jawab salam. Okey, dan sama juga dalam bab makan. Yang dikatakan tak boleh beri salam pada waktu tengah makan, bukan waktu kita tengah makan sepanjang setengah jam tu. Tapi waktu mulut dekat dalam tu. Malah baru karipap sebelah kanan sumbat, donat kemudian dia kat tengah tu habis semua dia sumbat tu kan. Sebab sedap sangat, takut terlepas. Jadi nak katanya bila dia makan tu, yang itu yang makruh diberi salam. Tapi kalau orang tu beri salam dalam keadaan jahilnya dia, maka kita habiskan selesai baru jawab salamnya pada waktu tersebut. Okay, tapi andai orang tu tahu, contohlah dah datang kelas dah ni, hari ni datang kelas dah tahu dah pun, dia memang sengaja nak bagi salam. Time member tu baru nak kenal huruf dot pula tu. Kan walau assalamualaikum dah tak jumpa huruf dot tu balik. Tak, maknanya dia bagi salam tu. Kemudian waktu tu apa perlu kita buat? Waktu tu tak perlu untuk kita jawab salam kerana yang beri salam itu dia tahu akan makruhnya pada waktu tersebut. Satu pandangan. Satu pandangan yang lain, hukum makruhnya dia. Maknanya yang beri salam tu dia. Tapi tetap kita yang mendengar wajib beri salam, jawab salam pada waktu tersebut. Okey? Jadi maknanya keadaan untuk jawab salam itu wajib. Tapi hukum makruh itu berlaku kepada orang yang beri salam saja. Okey? Wallahu a'lam. Ustaz, lagi satu. Ya. Apakah jenis-jenis atau nama-nama kitab asas akidah? Kalau boleh ada saya nak beli juga. Buka kitab Aqidatul Awam sudah. Kitab Aqidatul Awam. Ain, Qaf, Ya, Dal, Ta, Marbutah, Alif, Lam, Ain, Awam, Alif, Mim. Okey, Aqidatul Awam. Itu karangan daripada Imam Marzuki. Imam Marzuki dia akan bawa kitab Marzuki, Imam Marzuki. Iya. Ini Aqidatul Awam, nampak tak? Tulisan dia atau Aqidatul Awam. Okey. Oh, memang terbalik, memang tak faham terus akidahnya ni. Okay, terima kasih Ustaz. Okey. Okey, rasa tak Okey. ada insya-Allah. Alright. Dan insya-Allah kalau tidak ada apa-apa kita akan jumpa pada pertemuan akan datang diizinkan oleh Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah lapangkan segala urusan dunia akhirat kita, Allah berikan ganjaran dengan pahala yang diberikan asbab dengan kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dalam urusan dunia akhirat kita, menjadikan zuriat kita zuriat yang soleh dan solehah sebab kebaikan kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, pandangan keberkatannya, pandangan gunanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukan hati kita dengan hatinya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Kita tambahkan dengan tasbih kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Doktor, minggu depan on macam biasa ke? InsyaAllah. InsyaAllah Sekarang tak ada buat dekat masjid ni. Ya Kak Zul? Ya? Dekat masjid tak ada buat lagi lah ya. Sementara waktu ni. Sementara waktu ni kita buat online. Cuma nanti kelas mengaji dengan kelas yang lain tu pun nanti saya announce dalam group lah, tengok macam mana. Okey. Okay, so insyaAllah kalau Dr. Adiba. clear sikit COVID kita ni, tak tahulah trend dia menurun tu macam mana, baru kita sambung balik kelas masjid Rasa tak puas kan kelas online biasalah. Tak puas. Tapi yang buat macam mana terpaksa dulu buat masa ni lah. Sebab dekat JP, dekat JP pun dah dekat 20 kes sebenarnya. So saya tak berani. Dekat JP. So yang memang unrecorded sebenarnya kes dekat JP. So saya tak nak expose lah. So insyaAllah kita buat online masa ni. Okay? Okey. Dr. Adiba. Ya. Kita punya durah postpone ya. Daurah setakat ni saya discuss dengan Ustaz Hambali. Kalau nampak keadaan okey boleh buat online, all akan teruskan online sebenarnya daurah tu. Tapi tengok dulu dalam masa seminggu dua ni macam mana. Okey. Sebab saya pun tak berani nak teruskan, sebabnya nak teruskan bersemuka lah, maknanya face to face nak buat dekat masjid. Tapi Ustaz Ambali kata tengok dulu macam mana lah selagi pengumuman. Kalau kita amalkan SOP apa semua should be okay. Tapi kalau nak buat online, kalau semua agree, insyaAllah tak apa. Dia okay je Ustaz Ambali. Dia okay insyaAllah. Okay, so nanti kita bagi announcement lah. Kitab tu saya dah order, separuh yang dah bagi nama dalam 20 orang tu kitab tu dah order. Harga kitab tu dalam RM46. Saya order banyak, dapat harga RM40. Alhamdulillah. Hard cover So insyaAllah. So minggu Bila boleh dapat tu? Minggu ni dah final week, siapa yang memang nak order lagi masukkan nama. Nanti lebih kurang dalam seminggu sebelum tarikh daurah tu saya akan mula bagilah nanti insyaAllah. Boleh study dulu Maram kitab. InsyaAllah. InsyaAllah. Doktor, Ya. payment tu nak bayar bila? Macam mana nak bayar? Payment tu nanti saya bagi nombor akaun. Nurul saya bagi nombor akaun nanti masukkan lah. Okay? Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya, kalau in case tak ada kelas online, boleh tak kalau doktor tolong record? So kita yang bekerja ni, kita boleh ikut kelasnya. Ya, boleh saya record. Ni saya record ni. Nanti saya letak dalam grup. Kalau macam ni online, kita kat office kita boleh join juga. Tapi kalau yang pergi tu, itulah seronok sebenarnya kelas ni. Cuma itulah masa kan. Saya record ni insyaAllah. Nanti saya masukkan dalam grup pengajian lah. Boleh. Okay? Okay. Terima kasih doktor. Okay. So, kita tamat sini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okay.